Musi Majlis Fadil yang saya hormati Ustaz Ahmad Sirajuddin, Ustaz Ghazali selaku KPP di Jabatan Hizb Agama Islam Perlis. Tuan-tuan, kat sini ni guru saya pun ada, kawan-kawan pun ada, kawan mengaji sekali pun ada, yang segagan dengan ayah saya pun ada, dengan mak saya pun ada. Jadi orang kata apa dia mai tu dalam keadaan dia cok tu ada juga sikit-sikit tu. Bukan apa. Mai dengan depan saya ni pun masya-Allah, orang telah berlama berkhidmat dan telah banyak membantu dalam penyebaran dakwah di negeri Perlis lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat pada pagi ni. Jadi saya bukanlah pagi ni bukan nak mengajak, bukan nak apa, kita nak berkongsi sebuah sikit maklumat tentang zakat. Terutamanya mungkin tuan-tuan dan puan sekalian telah pun mendengar lah pada Tuan CEO pada sebelum ni, Tuan Haji Nazim, tentang zakat dan wakaf. Cuma pada hari ini mungkin kita pergi kepada kaedah pengiraan sikit lah dan hukum-hukum berkaitan, sebab ada mungkin beberapa isu yang mungkin kita boleh sama-sama bincang. Kenapa kadang-kadang masyarakat ni bila dalam kelas apa semua dia tanya soalan-soalan tu, soalan yang kadang-kadang kita pun tak terjangka berkaitan hukum zakat dan sebagainya. Jadi insya-Allah setakat mana yang saya mampu saya akan kongsi dengan tuan-tuan lah. Dan kalau ada silap ataupun salah, tolong maklum untuk kita sama-sama betulkan. Kenapa ini adalah untuk manfaat bersama insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, selaku yang telah diberikan amanah sebagai ketua bahagian urusan zakat negeri Perlis, saya sangat berbesar hatilah kerana diberi ruang untuk bersama-sama kongsi pada hari ini. Dan saya mungkin kalau tengok balik slide ni, kita pergi nampak macam kalau tengok balik ada syarat asas dan umum tentang syarat wajib bagi membayar zakat dan sebagainya, supaya kita pergi dalam keadaan yang mudah lah. Saya mungkin tentang rukun ni saya rasa tak perlu kita sebut dah. Semua dah lebih jelas tentang rukun zakat dan sebagainya. Saya mungkin nak pergi terus kepada pengertian ni, mungkin kita bincang sikit sebelum kita masuk kepada syarat-syarat wajib dan sebagainya lah. Tuan-tuan dan sekalian, kalau tengok dalam pengertian zakat ni, saya ambil benda ni secara mudah untuk kita sama-sama faham. Kalau tengok balik dalam kitab fiqh pun, az-zakat lughatan wa istilahan kan. Lughatan ni bermaksud bersihlah, suci, subur, berkat. Kalau dalam seingat saya dalam kitab yang pernah saya baca ketika sekolah mendengar dulu, an-numu wal barakah, maksudnya benda yang berkat. Jadi berkat ni macam mana? Benda yang akan memberikan manfaat kepada siapa yang menerima dia. Jadi kalau tengok balik kat sini ni, berkat ni satu benda yang kita tak boleh nak jangkau dengan pemikiran lah. Sebab kadang-kadang orang nak kata macam mana berkat rezeki, berkat dan sebagainya. Allah berikan saya kesempatan dengan rakan-rakan di majlis agama melihat orang-orang yang menunaikan zakat, alhamdulillah tidak pernah jatuh miskin. Setakat kalau contoh kita tengok di ada kadang-kadang orang korporat dan sebagainya, macam-macam kita berjumpa, memang sangat istimewa lah. Kenapa? Setiap tahun bertambah dan ada yang kadang-kadang dia minta supaya jangan diwar-warkan dan sebagainya. Kenapa? Dia nak benda tu dia dengan Allah SWT. Saya kongsi tuan sekalian, salah seorang daripada antara tokoh-tokoh, mungkin kita bisa dengar nama dia, Tan Sri Mustafa Kamal, antara tokoh korporat yang memang juga membayar zakat dengan Perlis. Mustafa Kamal ni MK Land yang syarikat besar yang juga membayar zakat pendapatan dengan Perlis. Antara orang yang orang besar, yang orang korporat yang kaya, tapi masya-Allah bila dengan dia memang orang yang memang kita kata apa, dia ustaz jangan ada apa-apa pun kenyataan dan sebagainya, kerana ni saya dengan Tuhan. Saya pun tercengang. Kali pertama pergi tu tak berani nak tanya orang lagi. Bila kali kedua saya pergi jumpa dia, saya tanya. Kenapa? Dia kata kalau kita war-warkan, dia kata benda tu jadi tak puas, dia kata. Hak ni biar dia dengan Tuhan dia. Macam tu dia sebut pada kita. Dan dia kata saya tengok setiap kali dia sakit, lepas dia lega saja, dia mesti akan telefon untuk nak bayar zakat. Walaupun benda tu kadang tak cukup pun tempoh haul tu. Kenapa? Dia yakin dengan dia memberikan benda sedekah yang wajib ni ataupun sedekah yang sunat ni, dia akan dapat manfaat kesihatan dan sebagainya. Dan kita tengok alhamdulillah, last saya pergi pada tahun ni, pada bulan 2. Memang waktu tu orang kata dia dalam keadaan sakit yang sangat teruk dah, tak ada harapan, tapi tiba-tiba dia sihat yang masya-Allah. Kiranya dia masuk pejabat hari pertama tu, dia buat dulu. Kenapa? Dia rasa benda tu adalah mungkin kewajipan bagi dia. Okey, itulah antara ni. Dan syarat mengeluarkan sebahagian harta, kalau tak dengar suruh bagi tahu nak
Sedangkan harta tertentu diberikan kepada asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Saya ada satu falsafah tentang zakat ni. Diambil pada harta tertentu daripada orang tertentu dan diberikan kepada orang tertentu pada masa tertentu. Faham tak? Sebab dia diambil pada masa tertentu. Dia diambil pada masa tertentu, dia pada harta tertentu dan diberikan kepada orang tertentu pada waktu tertentu. Kenapa? Diambil pada orang tertentu ni siapa yang layak bayar zakat. Pada waktu tertentu, waktu tempoh nisab ataupun tempoh waktu mana dia wajib bayar zakat. Diberikan kepada orang tertentu. Siapa yang layak menerima zakat. Pada waktu tertentu, waktu mana yang sama. Sebab tak sama nisab zakat kalau harta ni memang 25% saja, 25%. Tetapi kalau tanaman berbeza. Tanaman dia melihat daripada tempoh penuaian dia. Kalau padi dia buat 2 kali lah. Ada orang pernah buat 3 kali. Tak pernah yang kata dengar tau. 2 kali tu dah tak tahu lah kot teknologi lepas ni. Tapi kalau macam harum manis, sekali sajalah. Harum manis saya ada patut step kot saya rasa. Ada terima tak? Harum manis ni panjang sikit saya nak bincang pasal dia polish ni harum manis banyak. Dan waktu ketika mana saya pergi ke taklimat dan juga perbincangan ni, kira polish ni kena, polish ni main kot mana nak zakat harum manis dia main tanya begitu pula. Tak apa, sekali kita bincang secara panjang tentang zakat harum manis tu. Okey. Jadi hikmah ni disyariatkan zakat ni secara umum kita kena jelas, sebab kadang-kadang ada setengah orang ni tak faham. Saya pernah menerima panggilan telefon di pejabat, kata ustaz tolong bagikan saya kenapa saya perlu bayar zakat. Sebab ada seorang ni peniaga ni, dia maklum pada saya dia satu syarikat yang besar tapi dia tidak pernah bayar zakat, dan dia pernah diasak dia pernah ditanyakan soalan dan sebagainya oleh kawan-kawan dia kenapa dia tak bayar zakat. Jadi dia nak dengar sendiri secara personal. Padahal dia bukan orang Perlis pun, tapi dia nak tahu. Dia cerita sikit. Alhamdulillah akhirnya dia inilah, maksud dia mungkin kadang-kadang maklumat yang dia terima tu mungkin tak jelas dan sebagainya, kita kongsi secara inilah. Dan yang paling penting nak membersihkan harta tu sendiri dan juga mengikis rasa kurang senang di kalangan orang miskin dan orang kaya. Tuan-tuan, muslim saya kadang-kadang nombor telefon saya ni memang kadang-kadang kita ada dapat mesej daripada asnaf dan sebagainya lah. Asnaf ni kadang-kadang dan bila dia tulis tu dengan penuh jiwa. Kemarin ni ustaz, saya berzikir saja ni ustaz. Saya pun kadang-kadang Allahu Akbar, zikir tu bagus lah. Saya zikir, saya melihat apa yang saya nak kena buat hari ni. Sebab dia rasa kadang-kadang dia diuji oleh Allah SWT, dan kadang dia timbulkan rasa tak puas hati tu. Kenapa saya semayang dan sebagainya tetapi Allah tak bagi saya rezeki. Iri hati tu dia ada. Jadi macam mana kita yang dapat mesej macam ni, kita takkan kata ikut pergi kat hang takkan nak begitu pula, kita nak kena tengok macam mana keadaan dia. Tapi kalau dia mesej sekali-sekali tu man tu dia. Kemarin ni sampai saya, jom kita solat Jumaat. Kena berhenti lagu tu baru ni. Kalau tak layan sekali dia jadi masalah pula, tapi sekadar yang perlu saja. Tu asnah. Sebab asnah lah ni pun asnah yang ada teknologi. Semua bawa phone. Smartphone semua. Okey. Jadi kadang-kadang di pejabat zakat kita tu pun handphone kita tak nak letak atas tu. Handphone depa lagi sakan pada kita. Tu pun juga berlaku sekarang ni. Wallahu alam. Tapi mungkin kadang-kadang sebab tu tuan-tuan sekalian kita ada pesan. Kalau dalam penyerahan zakat, duit ni janganlah beli telefon. Duit ni janganlah beli apa lagi, jangan beli rokok, jangan beli sebab apa? Kadang dia dapat sumbangan RM600 ni, RM600 tu pergi beli iPhone lah. Bukan iPhone ni Oppo ke apa yang boleh dia ni. Bila dia main duit tak ada. Dan kadang-kadang ada yang main di pejabat, rokok dan air 20 dalam poket. Nak beli susu anak tak ada. Tu benda-benda yang berlaku. Jadi kadang-kadang mungkin pada kita, mungkin banyak lagi kerja yang kita nak kena fahamkan masyarakat lah. Jadi itu sebuah sikit lah yang kita nak hikmah, kita nak kongsi pada hari ni. Selain daripada tu yang belakang ni saya rasa mungkin kita baca saja. Siapakah yang wajib membayar zakat? Sebab saat ini saya nak sentuh tentang pengiraan tu yang lama sikit lah. Okay? Siapa yang wajib bayar zakat? Pertama, Islam. Tidak wajib pada orang kafir. Okey, tuan-tuan, pernah berlaku di satu negeri di Pahang. Di Pahang, seorang warga bangsa Cina beragama Buddha nak bayar zakat. Berlaku. Saya dengar mula tak percaya, tapi bila saya rujuk balik memang tanya kawan-kawan yang di pusat zakat berlaku.
Pada asalnya mungkin orang Cina ni dia tak faham kata hanya orang Islam boleh buat zakat. Sebab mungkin dia nampak, saya dimaklumkan dia nampak satu banting banner tu menulis tentang wakaf. Contoh pasal wakaf. Wakaf kan tidak ada masalah untuk siapa-siapa pun orang Islam ke Islam yang wakaf. Dia baca dalam banting tu dia buat pengiraan. Kan dalam wakaf ni kita tanam satu biji benih keluar 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Kan? Jadi benda tu dia tengok orang ni, kalau bangsa Cina ni yang memang menega, dia tengok pengiraan tu sebab dia pegang kepada fakta. Jadi dia tengok, oh ini untung ni. Bagi satu dapat 700. Tapi mungkin pada waktu tu kita pun tak faham macam mana dia boleh yakin dengan benda tu. Jadi maksudnya dia cuba juga walaupun dia bukan beragama ni. Dia PPD pejabat Majlis Agama Islam Pahang, dia nak bayar zakat. Kita pernah dengar kes tu kan. Jadi kita pun, uish, lain cerita ni. Bila dia terang balik dan sebagainya, dia kata dia tak boleh bayar zakat, dia hanya boleh buat wakaf. Tuan-tuan bayangkan, dia buat wakaf tu, bila dalam tempoh masa berapa lama, dia mai balik. Dan dia bagi lagi banyak duit tu. Dia bagi lagi banyak duit daripada tadi dia bagi. Kali kedua dia bertanya ni, orang tanya, macam mana yang boleh bagi duit ni? Sebab tu, hari tu saya hampir dah jatuh perniagaan saya. Tapi saya main ni, selepas saya tengok bila saya buat, saya bagi wakaf tu, ni orang bukan Islam ni. Saya tengok perniagaan saya semakin baik. Jadi saya nak bagi banyak lagi, supaya saya dapat lagi banyak. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita fikir kan, oh dia kira ni perniagaan untung. Dia kira orang Cina ni dia kira untung lah. Jadi dia dengan harapan tu dia dapat, tak apalah dia nak bagi wakaf, tak ada masalah, silakan. Tapi bila jadi macam tu, kita tengok macam mana. Allah Ta'ala berikan dia hak dia. Tapi benda tu adalah tidak ada berkat, tidak ada apa, cuma atas apa yang Allah nak bagi pada dia. Kalau kita orang Islam sendiri yang bagi, macam mana? Oh lagi hebat lah. Kan? Tapi benda tu berlaku. Jadi kita dengar kata, dia nak bayar zakat. Sebab mungkin dia tak faham zakat dengan wakaf tu macam mana. Dia tengok-tengok, oh saya nak bayar ni lah. Dia kata tu. Jadi dia teruskan dengan wakaf. Tuan-tuan bayangkan, kita tak tahulah nasib dia macam mana sekarang. Tapi bila kali kedua dia pergi tu, orang tanya lah. Kali pertama tu selalunya memang tak tanya pun. Tak wani nak tanya lagi. Kali kedua pergi tu selalunya bila dia main pula, kita akan tanya. Jadi kat sini kita kena faham, kadang-kadang ada masyarakat yang tak jelas. Orang Islam ni saja yang boleh bayar zakat, tidak wajib pada orang kafir. Walaupun orang kafir tu nak bayar, tak boleh kita, sebab tu kita ada ruang untuk wakaf tu sendiri. Okey. Kedua, merdeka. Merdeka ni saya rasa tuan-tuan pun jelas. Merdeka yang mana dia bukanlah hamba lah. Hamba. Dan yang ketiga, sempurna hak milik. Milk tam. Harta yang dizakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi, orang Islam dengan orang bukan Islam hanya dikira sebagai ambil ke hak yang orang Islam saja. Okey, ni ada dua isu kat sini. Isu yang pertama, ada satu, dia contoh, saya bagi contoh keadaan Robin Hood. Robin Hood, contoh Robin Hood ni semua orang tahu lah kan. Dia bukan harta dia rompak harta orang, dia bagi pada orang miskin. Satu gambaran, seolah-olah dia ambil harta tu dan dia nak sucikan perbuatan itu dengan dia bagi kepada orang miskin. Matlamat tu bagus, tapi tidak menghalalkan cara. Sama, jadi tentang hak milik ni kena jelas. Jadi kadang-kadang takut, ada setengah dia pernah berlaku lah, saya ingat ada satu kes. Saya pun tak ingat dengan gimana. Dia curi duit orang. Jadi dia rasa dia bersalah, dia nak sucikan duit tu, dia pergi bayar zakat. Tuan-tuan rasa lagu mana? Ada ke Majlis Agama Pusat Zakat nak tahu kan? Tapi yang ni benda tu dia diceritakan selepas dia faham dan dia menyesal apa yang dia buat. Dia pergi rompak, dia curi dan dia bayar zakat dengan harapan benda tu selesai. Oh, lagu tu mudah halau. Rompak bank banyak besar-besar kan. Dapat? Tak boleh. Jadi tu yang pertama, isu yang pertama. Isu yang kedua, ini yang berlaku kadang-kadang bila syarikat kita berkongsi dengan orang bukan Islam. Saya rasa kafir dalam sudut ni, orang bukan Islam ni kafir zimmi lah, bukan kafir harbi lah. Jadi macam mana? Kita ambil kira hanya saham ataupun hak yang milik kita saja. Hak tu saja. Tak dikira dengan, sebab kadang-kadang ada setengah dia tak faham, dia kira keseluruhan kali. Okey? Tu secara ni. Kalau tuan-tuan ada soalan, boleh tanya terus kod-kod ni. Okey. Tentang yang ketiga, harta usaha yang baik sebagai sumber zakat.
Para fuqaha merangkumi semua pendapatan dan pengajian termasuk mal mustafad, iaitu perolehan baru termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat. Jadi maksud dia usaha apa? Harta usaha yang baik sebagai sumber zakat. Maksudnya kita tidak boleh menggunakan harta hasil daripada perniagaan yang haram. Perniagaan yang haram ni macam mana? Sama ada judi ke, sama ada dia meniaga benda yang tidak boleh diniagakan seperti anjing dan khinzir. Walaupun benda tu dari sudut sebenarnya kita sebab benda tu benda yang tidak bermanfaat kepada orang Islam. Kalau dia niaga benda tu dan dia nak sucikan dengan banyak zakat, tetap tidak boleh. Tu benda yang kita kena jelas betul-betul. Maksud dia benda mal mustafad ni yang memberikan manfaat dan usaha yang baik lah. Okey. Seterusnya cukup nisab. Okey, ni kita pergi pada syarat yang baik zakat dulu. Cukup nisab. Nisab ni tuan-tuan proses dah jelas. Nisab emas adalah 85 gram. Kita zaman Rasulullah SAW dulu, penggunaan wang tak ada. Kita semua orang nak tahu kaya tak kaya berdasarkan emas yang dia ada lah. Emas, perak, kan? Dia semua bawa dalam uncang. Law ni pun saya perasan ada orang kadang dia bawa uncang lah. Dia balik macam zaman dulu balik bawa uncang tak tali tu. Saya pernah ada tengok kali lah. Pernah ada kali tu di kaunter zakat, dia pernah bawa keluar kaunter tu. Jadi saya bila nampak tu saya terbayang, macam ni kot dulu buka uncang, bawa keluar emas ni. Jadi bila jadi macam tu, dulu ni disandarkan dengan berat emas tu sendiri. Dalam dulu ni bukan 85 gram lah, 20 misqal, 20 misqal. Dalam keadaan sekarang dinisbahkan dengan gram adalah 85 gram. 85 gram. Jadi 85 gram ni maksud dia kalau lebih daripada tu kena bayar zakat. Cari kita akan bincang ya. Emas jenis yang mana? Okey. Kalau tengok balik kita ni, perempuan ni mesti dia tahu pasal emas 916, 999 kan. Kebiasaannya kalau kita tengok balik di sini, kebiasaan kita gunakan 916. Sebab 99 ni jarang yang orang ada dan banyak. Okey. Cumanya kadang-kadang tengok balik sebab sekarang ni kita ambil nisab atau nisbah 85 gram ni sebab kita nak dapatkan berapa jumlah nisab terkini. Sebab sekarang ni harta orang bukan pada barang emas. Dia pada apa? Duit. Ringgit yang disimpan dalam bank. Jadi kita nak nisbahkan 85 gram ni berapa ringgit? Harga emas tak sama. Setiap bulan berubah. Perempuan dia dah sebab apa? Dia tahu dia duduk pi. Dia duduk pi tiap bulan. Dia tahu Tamanah Murah, Sabnuha ke, Tamanah ke, semua ada. Betul? Jadi itu yang tuan-tuan kita tengok balik. Jadi 85 gram ni bergantung. Saya tengok yang tadi yang terkini, dia punya nisab dia RM14,447.65. Itu adalah nisab zakat pada bulan ini. RM14,447.65. Kita tengok dia berubah-ubah sebab benda ni dia berubah-ubah mengikut harga pasaran emas. Tapi kalau dia kadang-kadang sebab apa kita tengok berdasarkan harga pasaran emas yang ditentukan. Kalau Maib sendiri kita pegang pada harga emas yang dikeluarkan oleh Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar. Sebab kalau nak tengok, kalau nak kira harga pasaran yang betul-betul kadang ada yang rendah sikit, ada yang lebih sikit. Tapi kebanyakan negeri-negeri dia akan berpegang kepada nisab ataupun jumlah kadar yang telah ditetapkan oleh Jauhar sendiri. Okey? 5 gram. 85 gram ni. Tu. Ya. Itu dia sebulan setiap bulan. Setiap bulan. Dia setiap bulan. Dulu ni waktu saya mula masuk di majlis agama, nisab emas pada waktu tu 85 gram ada lebih kurang 10,000 lebih. Waktu tu lah. Tapi dalam tempoh berapa tahun sekarang? Saya kerja dah dekat 7 tahun dah. Sekarang dah 14,000 lebih dah. Daripada 10,000 tu, maksud dia harga emas tu makin lama makin naik. Tapi kalau tengok zaman Fir'aun pula, terbalik. Harga perak tinggi, harga emas tu rendah. Tapi banyak kursi-kursi diguna kursi emas. Bila saya tengok-tengok balik dalam sejarah emas dulu macam mana. Sebab tu tuan-tuan, emas ni kalau tengok balik kenapa kebanyakan benda-benda yang emas ni dia ada di negara Islam ya. Negara bukan Islam tak banyak. Pasal tak? Kita pun tak tahu ni semua Allah punya kuasa, Allah punya rencana. Dan dia orang ambil
Letak. Sebab tu tuan-tuan, kita ni, negara-negara lain ni, bila nak cetak duit, kita kena sandar emas. Amerika sandar emas tak? Tak sandar langsung. Dia nak cetak banyak mana duit dia pun tak ada masalah. Kita sendiri, Malaysia sendiri ni, nak cetak kena sandar emas. Kita pergi sandar emas dekat bank dunia, baru boleh cetak duit. Macam mana orientalis dia mempermainkan kita punya sistem ekonomi tu. Sebab tu tuan-tuan, ketika mana ada cadangan untuk memastikan supaya negara-negara Islam menggunakan sistem emas, kita buat sistem trade antara negara-negara Islam kan, siapa yang marah? Negara-negara Eropah bukan Islam, dan negara-negara yang memang tak suka ni, sebab dia tahu bila kita pakai sistem tu, harga tak akan turun secara mendadak dan tidak ada manipulasi. Tu spesialnya lah. Tu yang antara benda yang kadang-kadang mungkin kita tengok sekali kita nilang kan. Yang kadang-kadang bila dia tak ada apa benda tu, tapi dia berjaya kuasai benda tu. Tu antara benda yang okey. Dan nisab bagi perak adalah 196 gram. Perak ni ada tapi jarang lah orang ada perak tu banyak. Saya tak tahulah dekat pejabat emas lah yang kita terima, tapi kalau perak ni jarang sangat, dan kalau ada pun tak banyak. Okey. Siapa yang wajib bayar zakat dan yang syarat yang terakhir dah cukup haul. Haul di sini adalah setahun hijrah lah. Ini secara umumnya. Dan kalau lihat pada hasil pendapatan, kita akan tengoklah berapa tempoh yang diguna pakai. Sama ada mungkin dia start pada, kadang-kadang ada setengah orang, dia kira perayaan zakat dia pada bulan Ramadan. Dia nak bagi dia ingat. Sebab tu tuan-tuan, ada di majlis agama sendiri, di pusat zakat sendiri, dia ada, saya ingat ada 3 atau 4 tarikh yang mana waktu tu kaunter penuh. Bulan 12 hujung, kira 10 hari terakhir tu memang ramai. Sebab apa? Duk clear nak bayar nanti income tax. Satu bulan puasa tak kira lah, dalam sebulan puasa tu kaunter memang saya kadang-kadang waktu rehat saya minta untuk jalankan, sebab kadang mungkin tengoklah seminggu terakhir kita buka kaunter untuk rehat, kita buka, kadang-kadang ada orang main nak bayar, dia nak ambil, mungkin dia ingat pada waktu tu. Dan kadang-kadang pada bulan 3 dan 4 sebab nak clear, nak selesaikan e-filing yang mana yang duduk tak selesai lagi. Itu tempoh-tempoh yang paling ramai lah. Tapi bulan puasa antara yang kita boleh tengok pendapatan zakat meningkat. Mungkin orang kata apa, nak ambil, dia orang nak ambil sebab ingat bayaran. Walaupun sebenarnya untuk haul ni, untuk makluman, siapa yang bayar zakat dengan Majlis Agama Islam Perlis, dengan Maib, bayar di kaunter dan dia berikan nombor telefon sekali, InsyaAllah lagi sebulan nak cukup haul tu, dia akan hantar SMS. Kita buat SMS ni untuk mengingatkan dia lah. Supaya dia tahu, ni dah nak sampai tempoh haul dah. Sebab kadang-kadang kita terlupa. Dia terlupa ni kadang tu jadi qada tu. Jadi qada zakat dan sebagainya. Ada kes baru ni, dia ni barang emas ni duduk 500 gram. 500 gram. Dia dapat barang zakat ni pada tahun 2000. Kalau dari sudut pengiraan zakat, betul dia kena bayar zakat dah. Isu pakai tak pakai saya akan sentuh lagi. Okey. Dia hanya start mula, dulu dia ingat dia tak kena bayar zakat emas. Dia start bayar pada 2007. Dia dapat tahun 2000. Tuan-tuan bayangkan, dia nak kena kira berapa dia nak kena qada balik. 500 gram banyak tuan. Banyak. Bukan sikit tu. Dengan harga emas, setengah kilo. Satu lagi kan, soalan, kalau dia beli tahun ni sikit, dia nak campur tu bila? Dia kena penting sebab kadang-kadang dia beli berapa bila jarak dia beli tu, kalau dia beli tahun lepas, selesai dah jadi tahun ni. Kalau tahun ni dia beli tu, kita tengok jarak dia lah. Tahun lepas tak cukup nisab. Lepas dia campur baru cukup. Dia kira yang tahun Mungkin kita boleh kira nisab yang untuk yang baru ni sekali terus. kalau cukup pula, Kalau cukup dia kena tambah dah. tambah. Sebab dia macam ni, lebih baik sebab kalau tengok balik, di setiap negeri lain dia berbeza. Dia ada uruf. Perlis tak ada uruf. Tapi bab ni sekali saya nak sentuh. Saya sentuh ni sebab dia panjang sikit. Bab tentang emas perhiasan. Sebab ada 2 negeri saja yang tidak ada uruf. Perlis dan Kelantan. Waktu tu orang kata ni Perlis, Indra Kayangan, orang kata Perlis tak ada uruf lah dah. Rupanya Kelantan pun tak ada uruf juga. Tapi Kelantan keadaan dia lain lah. Okey. Selesai nah? Alright. Okey, kita pergi yang seterusnya. Ada 2 jenis zakat. 2 jenis zakat
Pertama zakat fitrah, kedua zakat harta. Zakat fitrah tuan-tuan saya rasa jelas dah. Cuma tuan-tuan apa yang saya nak kongsi sikit, kadang-kadang berlaku ada juga zakat fitrah yang diqada lah. Setahun lepas, 2 tahun lepas. 2 minggu lepas haya dia main bayar zakat fitrah. 2 minggu lepas haya. Sebab apa waktu tu dia kira nak ambil waktu afdal. Ni saya kongsi sikit lah supaya kita boleh sampaikan kepada masyarakat. Dia nak ambil waktu afdal, hari yang lah tu, hari lah ni amil pun kalut. Kan? Esok nak raya, nak sembahyang, nak waktu tu nak kemas masjid ke pun kan. Nak ambil malam raya tu kononnya lah. Malam raya ambil, ada yang kalau tak amil lah, kena Masjid Alwi sampai pukul 3 pagi. Orang penuh. Kan? Jadi dia pun tengok duk beratak sejam tu. Esok lah. Lepas subuh. Esok pergi lepas subuh amil pun duk kalut. Orang waktu tu orang duk cuci dah ni kan, dah lepas mayang tu duk kalut nak takbir apa semua. Tak apalah, sakit main awal sikit mayang raya. Mayang awal sikit mayang raya. Last kali tak dan. Orang naik semayang dah khutbah. Allah tak bayar lagi. Nak bayar amil duk kalut nak pergi bayar pula dah. Tapi tak apalah, hari tengah hari sikit tuan-tuan, dia lupa terus. 2 minggu lepas raya pun dia main. Dia main tu, saya ingat waktu tu di kaunter bawah telefon Ustaz, turun Ustaz. Saya kalau di telefon turun ni, kadang-kadang dia Ustaz minta turun ni, saya fikir sama ada takut ada asnah yang mengamuk, takut ada orang, kadang-kadang yang di pejabat ni yang main ni macam-macam. Ada yang tak makan ubat. Tahu tak makan ubat? Ada yang kadang dalam keadaan macam-macam lah. Sebab tu kalau tuan-tuan numpang pi menjaga agama, memang kita ada benda tu. Sebab ada yang buat naik pisau kadang. Saya sendiri pun pernah juga kena, Ustaz tak bagi saya backup mau Ustaz. Macam-macam. Jadi benda-benda tu kita ambil sebagai langkah keselamatan. Bila saya tumbuh, kata Ustaz saya nak cerita tapi tak gamuk Ustaz, tapi saya segan. Kita kata tak apa, kita nak kongsi benda ilmu. Kita kok ada apa yang boleh kita bantu. Ustaz saya nak bayar zakat fitrah. Saya kelipok macam. Sebab apa? Kita tak jangka. Tapi benda tu kita ambil sebagai dia nak main tu, dia nak qada. Saya kata pertama sekali kita taubat kepada Allah SWT. Yang kedua, bayar untuk kita qada. Ketiga, satu cik kena ingat benda ni bukanlah seperti mana zakat fitrah dah. Dia telah akan menjadi sedekah. Sebab tu majlis agama Islam kita maib sendiri ni, bila main tang fitrah ni kita kalut bagi awal siap-siap dekat amil. Sebab apa? Nak selesai bang. Nak selesai bang siap-siap, takut dia jadi lewat. Jadi dekat Simat ada, dekat Giant ada, kot terlupa. Saya duk pick up tahun depan nak kena buat drive thru pula kot. Saya duk pick up tak apa, kan nak bagi mudah bagi orang, dia tak jadikan benda tu sebagai alasan untuk dia lewat. Takut kadang-kadang dia terlupa. Tu tentang zakat fitrah lah. Dan kalau tengok tentang zakat fitrah ni, kalaulah pada malam raya tersebut fakir miskin, saya beri contoh, fakir dan miskin dia mempunyai lebihan harta, dia memang susah, tapi pada malam dekat-dekat ataupun sebelum menunaikan solat Idul Fitri, dia mempunyai lebihan harta, dia juga kena bayar zakat fitrah. Walaupun duit itu akan dikembalikan kepada dia balik. Tuan-tuan, kalau dia perlih ni, duit robok tu duit zakat fitrah lah sebenarnya. Tapi kutipan zakat fitrah kita, tahun ni saya tak ada nak tengok sepenuhnya, tapi tahun lepas 1.7 juta, 1.72 juta saya ingat saya. Tapi duit robok kita 3.45 kali ganda. Kalau kita berniaga ni kata makan modal. Tapi benda ni kita guna duit zakat yang lain, agih di situ sama. Sebab 1.400 ringgit lah. 1.400. Jadi lebih kurang saya duk ingat ribu ni juga lah. Sebab kita tak pegang kepada individu, kita pegang pada penjaga ataupun ketua keluarga yang dicadangkan oleh karya masing-masing. Sebab itu tuan-tuan, bila nama penerima ni, walaupun data dekat kita, tapi mungkin kadang berubah, meninggal dan sebagainya. Sebab itu kita pulangkan pemilihan tersebut kepada pihak masjid. Masjid tentukan dengan perbincangan amir dan semua sekali untuk memilih siapa yang layak. Berdasarkan, kalau betul-betul nak kira, dia ada had kifayah, penentuan untuk berapa yang dia cukup berdasarkan pendapatan dia dan tanggungan dia. Okey? Selesai. Tu saya bagi secara ni lah. Zakat fitrah, itulah dia punya cerita dia. Zakat harta. Zakat harta ni banyak yang saya tahu. Zakat harta tuan, saya ada di sebelah ni ada
Saya bagi sebuah ringkas tentang zakat-zakat yang perlu dibayar lah. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat binatang ternakan, wang simpanan, emas dan perak, zakat saham, zakat ma'adin kunus dan rikas, zakat KWSP. Okey. Zakat pendapatan. Okey, zakat pendapatan. Tuan ada terima tak ni? Ada dapat? Okey, boleh tak kita tengok dekat zakat gaji? Sebenarnya saya nak, tapi kita dah hanya dah tak boleh nak tunjuk ada pancar slide, sebab tu saya print, minta dia apa? Jahit, minta label dia print ni, alhamdulillah lah. Okey, pertama sekali tuan-tuan. Ada. Boleh ambil. Kau ada tak jelas apa tanya no? Beritahu. Okey. Boleh. Boleh tapi di Perlis ni kenapa kita antara negeri yang terawal lah, kadang ingat dalam yang saya dapat makluman yang menggunakan wang tunai sebagai gantian beras. Sebab memudahkan lah. Tuan-tuan, masa dulu saya pun tak sangka sebab tok wan saya pun dulu amil zakat. Tak tahu tu cucu dia pun nak jadi amil juga. Macam dia tak zakat juga. Kan? Jadi dulu ni mak saya ada cerita tu, orang mak cerita dulu ni bila mai tang raya, mesti raya saja. So, tuan-tuan mungkin lagi arif lah. Yang duk main serah beras. Lepas tu dia ada apa orang panggil? Jelapang ni lah, jelapang padi tu kan ada. Bila lepas raya saja penuh tu. Beras macam-macam jenis duk dah. Beras ni. Lepas tu dia pula jual dan serah kepada jabat zakat dan fitrah dulu. Jadi untuk memudahkan keadaan, Tuan Fatwa berpandangan memudahkanlah. Tidak dia nak kena pergi cari beras pula, nak ni. Sebenarnya zakat fitrah tu maknanya kita memberikan makanan qutul balad lah, benda yang menjadi makanan asasi kepada tempat tu. Sebab macam kita memang beras, tapi di negara Arab dia tak beras, dia mungkin gandum dan sebagainya yang dipikirkan sesuai dengan dia. Jadi bila dalam bab ni dia gunakan pandangan yang membolehkan kita menggunakan wang tunai yang sama nilai dengan beras tersebut. Ada juga yang nak bagi beras. Ada. Jenis beras ada family makan. Okey. Sebab tu tuan-tuan tengok balik kan. Perlis ni kita bila nak buat kita nak tentukan jumlah harga zakat fitrah. Selalunya saya yang tuan CEO sendiri Ustaz Nazim, kami akan pirang kedai beras ni. Dapatkan jumlah harga beras. Harga beras ni dan nama beras ni pun macam-macam Ustaz. Memang macam-macam jenis nama dia. Dan kita akan tengok ni yang 5%, ni yang 10% hancur, hak basmati dan sebagainya lah. Tapi bila kita tengok balik, kita buat pengiraan, dia tak lari banyak. Kita bagikan senai-senai harga tu dan berapa dia punya perkiraan dia, dan kita serahkan kertas kita tersebut kepada Tuan Kuasa Fatwa untuk menentukan berapa nilai harga yang sebenar untuk fitrah. Tapi tak sama. Tapi tahun ni kebanyakan negeri hampir sama RM7. Kecuali ada negeri yang dia ambil beras basmati, beras mahal, beras murah. Di Kedah dia buat ada 2 jenis. Johor dulu ada 3. Ada banyak lah. Tapi kebanyakan negeri RM7 ya tahun ni. Sebab tu tuan-tuan bila masuk lagi sebulan nak puasa tu, selalunya dalam grup dalam pusat zakat ni dia akan maklum, okey berapa ni tahun ni semua negeri ni berapa? Pakai buat keluar. Oh 7. Ada 2. Dia duduk orang panggil apa? Duduk tengok. Tapi mungkin sebab kadang-kadang dia makan beras tu beras mahal. Ada setengah keluarga dia makan setiap hari makan beras basmati. Kan dia tak makan beras lagu kita. 5% 10% hancur. Dan dia ada harga yang murah macam beras bernah. Dia ada nilai murah lagi daripada tu juga. Sebab tu bila waktu nak buat penentuan harga zakat fitrah ni, kita akan pergi dapatkan semua jenis beras ni. Kita pirang kedai beras, kita pergi di Bernah untuk dapatkan berapa harga dan berapa dia punya kriteria dia. Dan waktu tu kita serahkan. Kita ada cadangan dan kita serahkan kepada Kuasa Fatwa untuk menentukan yang mana yang lebih baik. Dan tulisan keluar lah. Sebab tu yang bila tulisan keluar ni kita akan war-warkan lah, kita akan isytiharkan. Isytiharkan berapa? RM7 atas perkenan duli yang mahmud dalam Raja Perlis. Tu cerita dia. Okey lah. Sama lah maksudnya basmati dengan tak basmati. Sebab kita ni kalau tengok boleh dekat dengan Thailand. Basmati tu tak kita tengok kurang sangatlah sebab dia sudut penjualan tu. Tapi kalau yang lain kebanyakan kita banyak mengenai beras wangi, banyak yang kita dapat makluman lah. Kan kita dapat. Jadi
bila kita tengok balik, tu yang kita letak satu harga saja. Tapi kalau macam di Kedah, di Johor memang dia ada tempat yang memang dia banyak. Jualan itu jualan yang melibatkan beras, basmati dan sebagainya. Dan kalau tengok balik sebab dia bergantung pada keadaan sosial dan juga masyarakat itu sendirilah. Sebab tu kita akan pergi kedai-kedai yang besar dan juga tempat yang kita boleh dapatkan borong. Berapa nak tengok berapa yang sebenarnya jualan dia macam mana, harga dia macam mana. Sebab nak pastikan supaya kalau tak tepat sepenuhnya pun hampir tepat. Okey. Dan yang sebelum saya pergi yang ini, zakat gaji tuan-tuan. Kalau tengok balik, zaman Rasulullah SAW dulu, kita menentukan pendapatan kita ni adalah berdasarkan harta yang kita ada. Emas, perak tu dah harta kita. Kan? Tapi zakat gaji memang tak ada dulu. Zakat gaji memang tidak ada ataupun zakat pendapatan. Di Indonesia, jangan pelik, ada negeri yang tidak mewajibkan zakat pendapatan. Salah satunya adalah Perak. Tak wajib. Bukan kata dia zakat tapi bagi dia sebab zakat pendapatan tiada dalam sebenarnya zakat pendapatan ni dia sebab loan ni dah orang tak simpan emas. Dan bentuk wang tunai dan sebagainya. Jadi benda tu yang diguna sebagai kaedah ni lah. Tapi kalau Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan memang menggunakan bahawa zakat pendapatan ni wajib bagi yang layak. Okey? Sama jugalah Perlis. Perlis memang Perlis sebab kita antara negeri yang terawal juga yang memberikan fatwa zakat pendapatan ni wajib untuk dibayar. Okey. Macam mana nak kira zakat pendapatan ni? Kalau emas dia tengok pada harga emas. Kalau zakat pendapatan juga nisab dia adalah nisab emas. Cumanya saya nak tuan-tuan tengok dulu cara penggunaan zakat gaji lah. Gaji ni yang paling penting tuan-tuan kena faham sama ada kita bekerja, berniaga dan sebagainya. Kalau kita dah pencen pun itu juga pendapatan. Kalau kita buat berniaga lain pun kalau dia kerja ni dia buat ni pun pendapatan. Okey. Dia sebenarnya bila zakat pendapatan ni dia akan ambil pendapatan tahunan tolak perbelanjaan tahunan, ada baki tersebut lebih daripada nisab. Nisab tadi berapa? RM14,447.65. Okey. Macam mana nak kira? Kita tengok di sini. Okey, contoh A. Pendapatan. Ni contoh Gaji sebulan dia RM3,500. Ni contoh. Tahunan RM42,000. Allowance RM800. Tahunan dia RM9,600. Jelas Lain-lain. Kalau ada lain-lain masukkan di situ. Contoh. Jumlah pendapatan dia ada RM51,600. Banyak gaji dia, Okey, jumlah ni. Perbelanjaan, bila masuk perbelanjaan setahun. Okey, tuan-tuan tengok untuk 1 dan 2. 1 dan 2 tu nota di bawah dia tulis. 1 dan 2 perbelanjaan ditetapkan oleh majlis. 1 ni untuk diri sendiri 667. Tahunan 8,000. Isteri 250. Kalau iswan 250. Kalau istu 500. Kalau isteri 750. Kalau isfor 1,000. Faham tak? Seorang bini, 2 orang bini, 3 bini, 4. Dia hanya boleh tolak perbelanjaan 250 saja. Kalau dia bagi isteri dia, contoh dia ni memang pemurah, suami yang baik hati, ahli syurga, dia bagi isteri dia RM1,000 dengan harapan boleh tolak perbelanjaan zakat. Hanya 250 saja yang boleh ditolak. Tapi kalau dia 4 orang isteri, boleh, tak ada masalah. Jelas? Okay, Dia bagi banyak mana pun tak ada masalah. Tapi yang boleh tolak hanya 250 saja. Ini telah ditetapkan oleh majlis. Itu sebab iswan, istu, isteri, isfor. Iswan sebab seorang isteri lah. Istu, 2 isteri, isteri 3. Sebab kita faham, takut nanti sebab kadang-kadang ada kes yang berlaku yang dia isteri pertama je dapat, isteri kedua tak dapat. Pernah juga, kadang-kadang isteri pertama tak dapat, isteri kedua dapat. Pun berlaku. Mai duduk ni di pejabat ustaz, saya kata ni kena pergi Jabatan Agama lah. Bincang pula macam mana sebab dia ataupun pihak mahkamah dia berdasarkan hak nafkah dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu yang boleh tolak untuk isteri hanya 250 saja. Bagi lebih tak ada masalah. Untuk diri sendiri 667, lebih daripada tu tidak boleh dikira. Jelas Dia berdasarkan apa, Ustaz? Dia penentuan sebab dia macam ni. Dia
penentuan yang telah ditetapkan oleh majlis dulu ni, sebab dia ada mungkin pengiraan waktu tu menyatakan sebab dia bagi ni adalah berdasarkan yang wajib dia bagilah. Dari sudut lain mungkin dia kena cover lah, dari sudut perbelanjaan rumah dan sebagainya tu terletak daripada dia. Sebab anak-anak pun ada juga pengiraan kat sini. Anak-anak yang lain pun juga. Kalau yang ketiga ni, anak-anak ni bukan diorang lah. Anak-anak ni hanya kita letak sebagai contoh. Anak-anak adalah berdasarkan perbelanjaan sebenar. Kalau dia hantar pi apa, ngasuh ke dan sebagainya, boleh dikira. Okey. Kalau anak dia 4 orang lah. Kalau anak dia 10. Berapa dia punya anggaran perbelanjaan dia. Bukanlah kata seorang tu Pak Atif. Tengok pada perbelanjaan sebenar. Yang keempat, ya. Kalau itu isuan, kalau itu dia anak ada dia campur. Kira pula campur. Berapa? Sebab dia tanggungan. Sebab tu saya kata, apa-apa dia akan melihat pada pendapatan dan tanggungan dia. Banyak anak, banyak tanggungan. Banyak isteri, lagi banyak tanggungan. Dia contoh dia macam tu. Sebab nak bagi kita faham, takut kadang-kadang orang tak jelas. Sebab mungkin dia ingat yang pertama saja dan yang boleh ditolak. Tapi sebab yang kedua dan anak-anak yang kedua pun juga tanggungan dia yang perlu dikira dan hak untuk mendapat nafkah dia. Kalau cucu dia jaga, dia bela cucu tu mungkin. Kalau untuk yang keluarga ni, mungkin mak dia atau ayah dia meninggal. Dia kalau menurut memang dah ni memang jadi tanggungan dia lah. Kecuali kalau macam contoh tengok keadaan, kadang-kadang dia sebab benda yang berlaku kadang-kadang mak ayah meninggal ataupun memang mak ayah dia tak bela dia. Jadi benda tu jadi tanggungan dari kita lah. Benda tu boleh dikira untuk kita ini, sebab kita tidak macam mana kita nak tolak. Boleh tolak. Okey. Cumanya kalau kita bagi kepada abang kita contohlah kan. Abang kita ataupun adik kita tak boleh. Sebab benda tu dia bukan tanggungan kita. Kecuali kalau dia memang tanggungan. Faham tak maksudnya? Dia duduk di rumah lain, tiba-tiba kita kata nak bagi pemberian ni dan kita nak tolak untuk, tak boleh. Sebab dia, kalau untuk dia boleh dikira sebagai, dia boleh terima zakat sebab dia bukan tanggungan sepenuhnya kita. Tentu kita pernah dengarkan hadis, ada lebih baik sedekah tu diberikan kepada kaum terkerabat. Sedekah ni dia ada dua, sedekah wajib, sedekah sunat. Zakat ni masuk dalam sedekah wajib. Kalau memang tanggungan, itu keadaan berbeza lah. Ni yang saya rasa ni bukan tanggungan, yang dia memang kita kata duduk tempat lain dan sebagainya, dia ada hak untuk dia terima, dia boleh, kita boleh serahkan lah. Kalau kata dia tanggungan kita, tak boleh dikira sebagai perbelanjaan lah. No? Ni Ustaz, Ustaz. Saya sikit lah. Tentang suami ni yang Okey. berpencen, macam dia pencen 3,500. Okey. Tapi untuk isteri dia tetap 250 saja. Dia boleh bagi banyak mana? Boleh, tak nak masalah. Minta banyak, minta apa? Kat dia. Kita nak bagi kat dia, minta apa? Oh tu, tu boleh. Oh, cerita dia yang boleh tolak untuk perbelanjaan saja. Yang boleh tolak untuk perbelanjaan 250 saja. Sehari berapa? Ustaz buat union pula atau ni ustaz ni habaq 250 boleh bagi, sudah dah. Nak bagi tahu, bukan nak bagi tahu ni, maksudnya 250 tu yang boleh tolak. Bagi lebih tak ada masalah. Saya duk tengok ustaz-ustaz duk kali mata orang ni. Okey, maksudnya faham yang boleh tolak 250 saja. Kalau bagi lebih tu tak ada masalah. Yang saya miskin kan, suami yang pencen 3,000 lebih, dia khas. Isteri dia 250 tu. Sebab tu maksudnya yang wajib dia bagi tu satu je. Tapi dia nak bagi lebih tak ada masalah. Dia bagi lebih tu nyabak ni, abang boleh bagi 250 je, dia bagi 400 habaq 250, bagi 250 pula. Nah, jadi nak bagi kita faham betul-betul yang boleh tolak untuk perbelanjaan, sebab mungkin dia kena zakat. Dia kena zakat, jadi dia nak tolak perbelanjaan dia, yang boleh tolak 250 sahaja. Jelas tak? Ya. Okey, cantik. Tak, sekali lagi tanggungan kita. Belajar banyak pakai. Setakat mana yang menjadi tanggungan kita, dia dah lepas, selesailah. Okey. Pemberian ibu bapa. Pemberian ibu bapa bergantung kepada bapa yang kita rasa kita bagi. Bapa. Sebab apa dia boleh ditolak? Sebab dia adalah tanggungan kita. Ibu dan bapa adalah tanggungan kita. Tak sama macam abang adik tadi. Sebab macam abang adik dia dah ada keluarga dan sebagainya, tak kira lah. Tapi
bila mai tang ibu bapa ni, dia boleh kita bagi tu, kita boleh tolak masuk bawah belanjaan. Tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, memang macam tu sekali lah. Kita boleh bagi untuk memberikan manfaat pada dia lah. Kelima, perubatan. Okey, perubatan ni saya nak kongsi tuan-tuan. Perubatan ni tidak termasuk medical card. Medical card ni apa ni? Kita bayar takaful ni. Etika, apa lagi? MAA ke? Apa dah? Tak ada dah. Macam dia buat takaful kan? Okey. Yang mana yang takaful, kita ni lah etika, lagi apa lagi? Takaful ikhlas dan sebagainya, tak termasuk dalam perubatan ni. Yang perubatan ni hanya yang berdasarkan keperluan. Pampers, orang sakit, susu, apa lagi? Ubat dan sebagainya termasuk dalam perubatan. Tapi kalau dia bayar medical card, dia bayar takaful setiap bulan tu, tak termasuk dalam perubatan ni. Sebab yang ni dia dalam kaedah yang berlainan. Takaful dalam kita punya kaedah takaful tadi. Ta'awun sama-sama orang yang buat takaful tadi. Ya. Perubatan ni mungkin masa ke masa dia tak ada perubahan. Ni tak. Yang ni beratas dia. Kalau tak ada lah. Yang 1 dan 2 saja yang tetap. Yang lain tu berdasarkan keperluan. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang dia bergantung. 1 dan 2 tu saya buat tadi. 1 dan 2 yang tetap. Tak baru nak mohon cadangan semua semula. Saya pampers Yang lain kisah benar. Cuma yang ni nak bagi mudah supaya boleh kira. Selalunya saya akan tunjuk dekat slide macam mana kita akan kira-kira, tapi hari ni sebab kita tak apa, kita tunjuk di sini. Sebab tu saya bawa juga ni pamphlet supaya kita boleh tengok. Jelas tak? 1 dan 2 aja. Tidak jenuh ai kata ni anak ada bagi anak 2 orang kata marah. Okey. Boleh tak? Jelas tak? 1 dan 2 saja. Yang lain tu adalah berdasarkan belanjaan sebenar. Jadi perubatan jelas tidak ada kita boleh gunakan untuk bayar takaful. Dia hanya ubat yang kita fikirkan keperluan, ubat, pampers dan sebagainya. Sebab kadang-kadang bila mai ayah dan mak kita boleh tua, itu yang dia akan guna pakai. Ataupun kita sendiri atau pada anak kita. Ya. Boleh. Sebab dia adalah keperluan kita. Bila masuk tentang keperluan, itulah sebenarnya perubatan. Bila main takaful ni, dia dah menjadi macam tahsiniat dah. Benda yang kita nak menjaga. tolak cukai tu Ustaz. Ha? Takaful semua tu tolak dekat cukai. Sebab lo ni banyak simpanan jenis tu ni. SSPN pun tolak cukai ni. Tak apalah, yang paling penting benda tu nak jaga, nak ada manfaat untuk kita. Okey. Hutang daruriat. Hutang daruriat ni apa dia? Maksudnya ni lebih kepada keperluan yang mendesak. Kenderaan. Okey, kenderaan jangan tanya pula 550 Ustaz. Saya bayar kereta 800. 1,000 lebih. Tak, yang ni berdasarkan tapi kena ingat kenderaan yang pertama dan rumah yang pertama. Faham tak? Jangan kenderaan yang ketiga dan keempat dah. Itu bukan dia dah. Itu bukan perbelanjaan dah. Okey. Jadi kenderaan, contoh, ada saya pernah dapat soalan dulu sekali. Dia kereta kancil, dia bayar 250. Motor dia motor mahal sikit. Tak tahulah motor Kawasaki apa ke, bayar 700. Ustaz, saya boleh pilih yang mana ni? Kereta kancil 250, motor besar. Saya tanya nak ambil yang mana? Kalau saya nak ambil yang motor. Sebab saya boleh tolak banyak. Tak ada masalah sebab dia kata kenderaan. Yang dia boleh membawa orang tu. Jadi kalau dia nak bayar kereta, boleh bayar kereta. Tak ada masalah. Nak bayar motor, boleh bayar motor. Pilih salah satu. Nak tolak dua-dua tak boleh. Okey? Masing-masing. Tapi bila main suami, dia kena kira hak isteri lah. Kalau isteri, dia tak kira dah nafkah suami. Tapi kalau nak bagi pun tak boleh juga. Kalau ada lebih kan. Okey lah awak mana. Jadi, tak kenderaan jelas lah. Kenderaan jelas. Dia ikut belanjaan sebenar lah. Kalau rumah, sama juga. Tapi rumah ni dia dalam keadaan berbeza pula. Kalau rumah tu, rumah iswan, istu, isteri, ispo. Kalau ada dua-dua isteri, kena dua-dua rumah lah. Kalau dua dalam satu rumah, punggah. Tak, sebab tu, kereta pun sama lah. Cumanya tengok pada keadaan. Sebab selalunya bila dua isteri ni, mesti ada dua biji kereta lah. Kalau biji kereta, Allah kereta tu. Camuk kereta tu. Tak dan pergi mana.
Okey, jadi tentang bab rumah ni sebab benda ni penting sebab kadang-kadang menjadi isu dan pertikaian panjang lah. Jadi tentang rumah ni kadang-kadang mungkin kalau dia ada 2 isteri, 3 isteri, dia boleh tolak. Mungkin hak ni dia bayar habis dah, rumah isteri pertama selesai. Hak ni baru buat loan. Dah baru duk bina, tak ada masalah, dia boleh tolak. Berdasarkan keperluan. Jangan kata 2 isteri 4 rumah. Pun pening juga. Seorang ada 2. Jadi tak boleh dah. Bila dah masuk lebihan, dia dah tak boleh dikira sebagai perbelanjaan yang boleh ditolak zakat. Okey? Kalau rumah macam dia ada rumah sewa, homestay apa semua. Tak boleh. Sebab dia bila masuk tang dhururiyat ni, dia lah benda yang memang kita pakai. Dan benda tu kalau tak ada masalah. Dia masuk dalam maqasid syar'iyah. Hak kita nak jaga, maksudnya nak jaga, nak lindungi keluarga kita. Itu sendiri. Nah? Kalau ada juga yang main tanya itu, kalau rumah sewa saya boleh tolak tak? Itu pendapatan dah. Itu kena kira zakat kot atas lagi saya kata. Kan pendapatan. Nah? Ya. Kalau hutang tu contohlah dia sebagai pengurusi masjid. Bangun masjid. Jadi hutang di kedai dia masjid tak ada. Tapi tanggungjawab atas nama dia. Maksudnya masjid tu berhutang? Ya. Tapi dia atas nama dia lah. Adakah dia boleh tolak benda ni? Maksudnya Ustaz? Sebab yang ini lebih pada pendapatan. Sebab tu tuan-tuan, sebenarnya bila datang masjid ni, Masjid tak ada duit. masjid tak ada duit. Masjid buat apa tu? Tanya pula. Bila datang masjid ni sebenarnya, dia kadang-kadang dari sudut hukum, sama juga macam pembinaan masjid. Tuan-tuan tengok, bila masuk dalam pembinaan masjid, sebenarnya kita tidaklah seboleh wewenang-wewenangnya menggunakan zakat untuk bina masjid. Sebab masjid ni, dia kembali kepada pemerintah. Dia berbeza dengan kita wakafkan duit untuk bina masjid. Itu cerita lain. Tapi bila mai tang masjid, kalau kita tengok dalam sirah sendiri pun, kalau mai tentang masjid dan yang tempat-tempat yang solat ni, kebanyakan akan diberikan infak oleh ataupun wakaf oleh sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Zakat ini kalau dah memang tak ada duit lah dah memang kita pikat tak ada dah, baru kita gunakan. Bahkan ada pandangan fatwa berkenaan dengan ni, fatwa ada memberikan ni. Kalau dah tidak ada wang dan ada keperluan yang mendesak, barulah kita boleh guna di bawah fisabilillah. Kalau saja-saja nak guna tak boleh, sebab dia kembali kepada pemerintah. Sebab tu kadang-kadang dalam konsep tertentu mungkin kaedah wakaf diguna pakai untuk menyelesaikan masalah ni. Okey tak? Jadi Ustaz, saya faham masalah Ustaz tu, dia punya contoh tu. Tanah dia tak masuk lah. Kalau dia ada tanah hutang tak masuk. Dia sebab bila dia macam, sebab tu dia tengok balik bergantung pada keadaan. Kadang macam hutang ni, hutang yang macam mana? Hutang adakah hutang yang dia, sebab bila masuk hutang ni, kalau hutang pertama dia daruriyat ni, tentang rumah, tanah ataupun yang ni lah. Kita tengok balik yang dia ditolak hanya yang ni saja. Dua. Kalau dia ada mungkin ni masuk dalam diri sendiri lah. Cuma kalau dia, sebab tu kalau hutang kita kena tengok balik. Kadang-kadang ada orang berhutang disebab nak melabur. Dia hutang duit tu, dia nak labur. ASB contoh. Ataupun yang lain-lain lah. Dia berhutang. Jadi dalam bab tersebut, sila. Dalam bab tersebut dia kembali kepada, dia kena bayar zakat dah, kena, sebab benda tu dia bukan ada terdesak pun kat dia pun, tapi sebab dia nak berhutang untuk labur. Itu dia punya kaedah dia. Kena tengok sebab tu yang ada yang bila keperluan ataupun dia ada kehendak, dalam tu kena tengok balik lah. Cuma bila masuk hutang ni, kalau masuk hutang dia kena selesai hutang dulu lah sepatutnya. Dan bila tolak ni dia taklah dikira. Sebab yang ni bila contoh kita tengok balik, orang nak kena bayar zakat ni mungkin dia memang ada lebihan duit. Tapi bila tak ada lebihan, dia nak kena bayar hutang dan sebagainya, agak-agak kena bayar zakat tak? Tak kena. Tapi kaedah macam mana? Tu saya nak maklum balik lah. No? Okey, tabung haji. Tabung haji. Oh, ya kau. Kalut sikit ni. Okey, tabung haji. Tabung haji dia tengok pada berapa yang kita buat. Sebab tabung haji ni dia boleh kita, sebab dia antara institusi kewangan Islam. Tabung haji salah satunya yang membayar zakat bagi pendeposit. Contoh kita simpan duit dekat bank Islam, bank muamalat dan sebagainya, atau mana-mana bank lah yang ada pendidikan Islam, dia tidak membayar zakat bagi pendeposit. Kita simpan itu, dia hanya bayar zakat. Ustaz, dia bayar zakat. Dia bayar zakat hanya untuk perniagaan dia saja.
hak kita sendiri tu kena bayar kita sendiri. No? Tu dia punya. Jadi tabung haji dia tolong bayar zakat kat kita. Mungkin kita dah buat wakalah ketika mana kita buat penyimpanan dulu. Sebab tu dia bayar siap-siap kepada kita. Okey? Saya bukanlah ejen tabung haji, tapi apa tu cerita dia. Okey, PTPTN boleh dikira perbelanjaan sebab dia adalah hutang. Sama juga KWSP, sebab KWSP ni walaupun kita bayar ni untuk manfaat kita, benda tu tidak lagi menjadi hak milik kita lagi, sehinggalah selesai tempoh dia. Okey, selesai. Katakan jumlah keseluruhan 51,600 tolak 32,000. Kat bawah tadi baki yang dikenakan zakat berapa? Kita ambil pendapatan tahunan 51,600 tolak 32,600 dapat RM19,000. RM19,000 baki dia. Okey. Katakanlah nisab dia, di bawah ni, dia ambil nisab dia RM13,000. Ni nisab pada waktu tu lah, waktu cetakan ni. RM14,447.65. Jadi nisab pada dalam kertas ni, nisab dia ada RM13,875. RM19,000 lebih kan? Lebih daripada jumlah nisab. Jadi ambil 2.5% darab dengan RM19,000. Dia akan dapat RM475 dan kita bagikan 12 sebulan hanya RM39.58. 67. 65. Nampak tak? Dia pendapatan tahunan tolak perbelanjaan tahunan, dapat baki tu lebih pada nisab, kena zakat 2.5%. Kalau tak lebih pada nisab, selamat. Itu dia punya dia. Okey? Itu zakat pendapatan. Okay, saya nak kena berhenti 10.30 sebab Dr. Jari dah mai. Lagi yang saya rasa yang tuan-tuan mungkin boleh kongsi pasal zakat, saat kita pisat zakat pertanian, kita tengok dekat ni. Saya nak pergi dulu zakat wang simpanan. Tuan tengok zakat wang simpanan. Ada? Hak ni menarik sikit. Tapi ini mungkin kita nak kena fokus sikit sebab dia punya dia berbeza sikit. Okey tuan-tuan, zakat wang simpanan ni adalah wang yang kita simpan ataupun kita laburkan dalam mana-mana institusi kewangan Islam lah. Saya bagi contoh kat sini ni kadar dia sama juga 25%. Okey, tuan-tuan tengok tarikh 1/1/2005. Tengok lah 1/1/2005. Duit yang dia ada adalah RM500. Cukup nisab ataupun tidak? Katakan dalam ni dalam contoh ni dia berikan nisab dia RM4,000. Nisab dia RM4,000. Diandaikan nisab dia RM4,000. 1/1/2005 tak cukup pun nisab. Okey, tak cukup. 14/4/2005 dia tambah RM1,000 jadi RM1,500. Cukup nisab tak? Cukup lagi. Bila Mei 29/5 dia tambah RM10,000 dapat RM11,500, cukup tak nisab? Lebih kan? Okey. Ini dikira sebagai bulan pertama. Cukup nisab dah? Bulan pertama. Dia nak kena maintain ataupun dia nak kena kekalkan lebih daripada nisab ni selama 12 bulan. Ustaz, kalau dia buat keluar duit sikit, masuk balik, buat keluar sikit, masuk balik, biasalah. Hujung-hujung bulan. Kita kira, kalau dia lebih nisab, masih lagi benda tu lebih daripada nisab, tak ada masalah. Tapi tiba-tiba kalau dia cucuk tu, dia tarik tinggal RM1,000 je, kena start balik kalau dia buat masuk duit lain. Faham? Okay. Kira baru. Okey, tapi dalam bab ni, tadi ni cukup nisab pada 29/5, RM11,500. 18 bulan 6, dia tambah lagi RM2,400. Apa, Ustaz? Ya. Waktu dia buat keluar tu, waktu tu dikira baru waktu tarikh tu ataupun macam mana? Dia kalau dia buat keluar tu, kalau benda tu masih baki yang ada lepas dia buat keluar tu, lebih pada nisab, tak ada masalah. Kalau terkurang pada nisab, kan? Terkurang, habis. Bulan depan dia tambah RM10,000 pula, baru kira bulan pertama balik. Itulah kira waktu dia tambah tu lah. Waktu dia tambah tu baru kira balik. Kira balik. Dia tak boleh sama-sama tak boleh. Sebab dia kena kekal melebihi nisab dan tempoh. Okey nah? Ada ni tak? Sebab bagi orang yang pendapatan zakat pendapatan dan zakat simpanan, ada daripada sumber yang sama. Okey. Sebab tu kalau kita tengok sini ni, kita kena ada penyata. Dia ada penyata. Sebab kalau benda tu dia memang, sebab ada setengah orang dia buat 2 akaun, satu digunakan untuk simpanan dia, satu digunakan untuk
gaji. Sebab tu kalau tu buat pengiraan ni, dia mesti kena ada penyata. Kalau tak ada penyata, kita tak boleh nak tengok, sebab dia bergantung. Duit keluar masuk. Kalau contoh, ustaz saya ada 3 akaun, oh duit dia banyak. Contoh. Jadi kita nak kena tengok dalam tu, sebab zakat wang simpanan ni dia akan ambil nilai terendah yang melebihi nisab. Saya beri contoh tadi dia beritahu nisab dia RM4,000. Bila tengok dalam ni, keluar masuk, tambah dengan duit dividen dan sebagainya, bila kita tengok balik, yang paling rendah yang melebihi nisab 8,200. Betul tak? 8,200 yang melebihi nisab. Jadi dia bukan ambil yang paling banyak, dia akan ambil nilai terendah yang melebihi nisab. Dan dividen pun tak boleh kira. Contoh dividen masuk, bank bagi dividen kat kita, boleh kira tak? Tak boleh kira, sebab dividen tu kita dapat pada waktu itu, bukan kekal kat kita. Tapi bila tahun depan baru boleh dikira. Macam dia imam, kita tak pernah guna setahun. Kita tak pernah guna setahun. Okey. Bulan. Jadi dia nak kena kali guna berapa? Satu. Macam 800 semua. Kali 12. Tak cukup insok ke? Macam duit saya nanti 3 tahun lagi duit kedua rezeki. Ada 500,000. Kedua SP dia ada hukum, ada yang kita bincang. Kedua SP, saya ingat nanti ni mungkin yang bulan 8 ni saya akan sambung kot, nanti saya minta, sebab kedua SP dia ada isu syar'i dengan tak syar'i, pembersihan syariah, itu panjang lagi lah. Pakai ASB juga. ASB. Dan nanti ni mungkin kita akan bacakan sikit fatwa berkaitan dengan hukum-hukum ni. No? Sebab ni kita nak kena stop dah lagi. Masa. Panjang. Tak apa. Hari ni kita habiskan, saya nak habiskan dekat wang simpanan ni. Ya? Okey. Okey. Tak, tabung haji selesai. Tabung haji selesai. Tapi tak ada masalah. Sebab tabung haji, sebab tabung haji adalah sistem Islam yang kita ada buat wakalah dengan dia menyelesaikan haji. Ada dia punya zakat. Selesai. Senang. Tapi Ustaz Ehsan, yang kalau tak apa faham tentang ASB tu kan? Yang tu. Okey. Yang masa ASB ni saya akan sentuh mungkin yang akan datang. Sebab ASB ni dia pun ada unsur-unsur yang dia kalau nak saya masuk jadi panjang lagi, sebab dia ada 2 negeri yang mengharamkan ASB. Tapi lah ni dah kata dah harus dah. 2 negeri tersebut sebelum ni lah yang saya ingat saya, Pulau Pinang dengan Selangor mengharamkan ASB. Tapi saya rujuk dengan kawan saya yang kerja di PNB, sekarang dah okey dah. Mungkin ada penerangan dan sebagainya. Cumanya kita kena faham, bila masuk dalam bab ni, bila nak tentukan dia halal ataupun haram, kita akan tengok dia punya perniagaan dia. Perniagaan apa yang, kalau perniagaan yang digunakan tu, perniagaan yang dia buat tu perniagaan yang melanggar syarak, hasil yang dapat pun tidak ada, mesti ada unsur syubhah dan sebagainya. Itu yang kena jelas. Sebab tu tuan-tuan, bila kita kuasa fatwa negeri Perlis pun nak buat hukum berkaitan dengan ASB, kita kena jemput orang untuk bentang, tengok dia punya saluran perbincangan dia macam mana dan sebagainya. Tu dia punya ni lah. Tu kalau masuk tu panjang tu, kedua ASB pun panjang lagi tu. Dengan ni cuma yang tu, saya rasa mungkin kita ada satu slot bulan 8 ni. Saya nak minta satu slot lagi untuk kita clear betul-betul bab tu. Hari ni saya nak sentuh, ya? Andai. Yang tadi ni 14,000 lebih tu. Dia letak sini ni supaya kita nampak dia punya pengiraan lah. Jadi bila Ustaz Amran sebut tadi, duit gaji imam dia tak sentuh langsung 9,600, 12 bulan 9,600 kan. Tak cukup nisab lagi. Tak kena zakat. Tak, maksudnya dia kata tu akaun buat asingan. Tu catat lain tu kena sembang kena. Maksudnya akaun tu dia asingkan. Betul tak? Betul tak? Asingkan, jadi tak kacau. Tapi tak kena. Sebab tu saya kata kalau ada 3 akaun tu kita ambil nilai terendah kalau lebih lah. Kalau tak lebih tak payah kira lah. Dia mungkin kena campur berapa yang kita kena bayar. Tapi Ustaz, kalau anggaran dia takat mana dia kena pada duit tu kalau dia sebut? 14,000 lebih pada nisab kena. Lebih pada nisab kena.
Sebab duit tu pun kita duduk ada dalam tu lah. Sebab tu dia masuk keluar, saya kata tadi ni, masuk keluar. Tengok-tengok yang nilai yang melebihi nisab, contoh nisab dia 4,000. Yang melebihi nilai terendah dia 8,200. 8,200 itulah yang kena zakat. Dia bukan kira yang paling banyak. Nilai terendah yang melebihi nisab, tidak termasuk dividen. Dividen pun tak kira. Sebab tu banyak tuan-tuan, memang orang ingat tak kena. Naknya kena sebab benda tu jadi harta kita. No? Jadi bila kira-kira kadang bila tak banyak pun kena, tapi dah tinggal berapa tahun dah. Tu yang kadang-kadang tu penyata bank tu perlu. Ada setengah kadang main di pejabat, dia buat main tuduh 3 penyata. Letak. Kita kena tengok. Tengok semuanya nak pastikan supaya kita, kalau lebih tak masalah. Kalau terkurang kita takut. No? Okey. Itu tentang wang simpanan. Kita tengok sikit kot. Saya rasa yang untuk yang harumannya ni saya simpan untuk yang akan datang. Boleh? Tuan-tuan balik baca dulu sikit dia punya kertas ni. Yang saya nak teruskan sikit tentang binatang ternakan saja. Sebab apa? Ni dekat-dekat raya korban. Sikit je tentang ternakan ni. Dan ternakan ni takat sekarang yang kita, saya ingat ada kot sekali kot kita terima. Tuan-tuan tengok zaman Rasulullah SAW dulu. Dia yang binatang yang dikenakan zakat ni adalah binatang yang cukup syarat-syarat dia tadilah. Okey. Tapi sekarang ni tak banyak sebab kebanyakannya tidak mengikut syarat-syarat ataupun yang telah ditetapkan. Pertama, okey. Kalau tengok balik disebut kat sini, Islam memanglah kita pemilik itu kena Islam, merdeka sama. Milikkan sempurna, cukup haul. Okey, haul ni bergantung kepada berapa tahun genap 1 tahun pemeliharaan dia ke. Cukup nisab macam mana? Nisab berbeza. Nisab ni berbeza. Kalau unta lain, kalau unta 5 ekor. Kalau lembu atau kebab 30 ekor. Kambing diberi 40 ekor. Itu dia punya nisab dia. Tapi tang bawah tu yang kadang-kadang orang tak boleh nak bayar sebab tu. Binatang itu tidak digunakan untuk menjalankan suatu kerja seperti membajak sawah, menarik kereta, memusi kincir dan sebagainya. Maksud dia binatang tu memang dia kerja makan tidur. Tak boleh buat apa langsung. Binatang tu hanya digunakan sepenuhnya untuk membesarkan daging dia saja. Jadi tak buat apa-apa. Makan tidur, lembu tak tahu dia tidur ke mana. Tapi begitu. Dan yang kedua, bebas merumput. Bebas merumput ni, saya kata tak banyak orang yang meniaga lembu ataupun binatang ternakan ni, dia bagi lepas gitu. Ke mana pun dia akan bagi juga dedak. Betul? Jenis feedlot lah. Lot. Rumput dia bagi. Rumput pun dia bagi tolong potong bagi. Betul? Lembu tu nak makan. Betul, kita nak makan. Itulah. Dan sebab tu dia perbincangan panjang. Dalam sudut tu, sebab tu saya kata bebas merumput. Bebas merumput ni kita lepas dulu, saya rasa dulu memang banyak lah. Pagi tu lepas, petang baru kita ambil balik. Dedak-dedak tak ada dah. Ni. Tapi bila main dalam bab ni, sebab tu tak banyak yang orang yang boleh bayar zakat binatang ternakan. Berbeza dengan zaman Rasulullah SAW, zaman Sayyidina Umar Khattab yang memang Baitul Mal, dia ada ladang ternakan dia sendiri. Nasib baik majlis agama tak ada ladang ternakan sendiri. Itu dia satu kes tu, dia nak main bayar. Dan dia memang cukup syarat, tak pernah bagi lembu dia makan dedak, memang semua dia lepas. Dia main nak bayar. Saya nak bawa lembu nak main bayar kat majlis agama. Tuan-tuan bayangkan. Waktu nak pitok tak mana belakang sungai. Majlis agama belakang tu sungai. Jadi kita kata nilai berapa harga tersebut. Bila kita tengok dia cukup syarat dah, nilai berapa harga tersebut dan jual. Duit tu dapat serah pada majlis agama. Untuk bayaran zakat ternakan. Jumlah yang inilah. Tidak jenis pergi buat ladang pula tu lagi tu. Sebab apa? Yang kenapa tak ada? Saya rasa negeri lain pun tak ada sebab kebanyakan semua makan dedak dan kita berikan makanan kepada dia. Itu dia. Satu lagi binatang ni kalau dia buat penjaga. Maka dia kena buat keluar zakat atas penjagaan. Okey. Dia tak kena zakat binatang ternakan, tapi dia kena dekat zakat perniagaan atau pendapatan. Tengok lah sebab perniagaan, zakat perniagaan dia kalau kita kira dari sudut ni dia pun ada pengiraan susut nilai, dia ada banyak pula aset dan sebagainya. Sebab tu kalau zakat perniagaan ni
dia melibatkan syarikat-syarikat besar. Nanti saya tak masuk lagi tu. Yang tu, sebab tu tuan-tuan kalau tengok balik, kalau peniaga lembu kambing ni selalunya kita kira sebagai pendapatan. Sebab kita faham, ada orang yang menjadikan itu pendapatan utama dia. Pendapatan utama dia, lepas dia dapat semua tu, dia kena tengoklah berapa penolakan dia pula. Tapi kalau orang yang jadikan dia sebagai pendapatan sampingan, macam arwah manis lah. Dia kerja. Tapi arwah manis tu dia ada juga. Jadi benda tu, tengok lagu mana cerita dia. No? Okey. Itu dari sudut saya rasa pengiraan tu tuan boleh tengok kat situ lah. Dia punya jumlah dan sebagainya. Tetapi setakat sekarang saya ingat ada seperti mana yang seingat saya tu adalah sekali itu kot yang kita terima, tapi dalam bentuk wang tunai nilai tersebut. Kalau ada tu tolong beritahu kat saya nak pergi tengok ni lagu mana pula. Sebab takat saya nak pergi tengok ni yang kebanyakan semua bagi potong rumput, tolong beli mesin rumput lagi, potong rumput, bagi dia makan. Kebanyakan. Sebab nak bagi cepat besar. Ha? 10.5 dah. Jadi kita baru sentuh saja zakat gaji dengan zakat wang simpanan dan ternakan. Belum lagi yang lain. Jadi tuan-tuan, mungkin sebab kat sini ni ada banyak yang kita nak bincang secara panjang nanti ni. Zakat pertanian, zakat kena beli SP dan zakat tu tiga tu lah yang paling penting lah. Jadi mungkin nanti ni kalau ada rezeki insya-Allah, yang ni tuan-tuan boleh balik baca sambil-sambil tengok. Nanti kalau saya ingat dalam bulan 8 tu ada sekali lagi yang saya dimaklumkan. Mungkin nak tu kita minta untuk slot ni lah, untuk bincangan ni. Dan tuan-tuan kalau ada apa-apa yang boleh majlis agama mungkin maklumat dan sebagainya, boleh bagi tahu lah, kita akan cuba tengok untuk kita bantu. Dan yang satu lagi yang saya tak ada nak terang tadi, zakat emas hari ni. Yang tu. Nanti kita terang sekali lah zakat emas. Emas ni dia ada dua, emas perhiasan. Emas perhiasan ni yang menjadi yang banyak orang tak jelas. Tapi yang paling penting yang saya boleh sebut, emas perhiasan ni pakai ke, tak pakai ke, lebih 85 gram, kena bayar zakat. Kalau uruf, setiap negeri tak sama. Kedah lagu lain, Penang lagu lain. Okey. Betul. Sebenarnya kalau tengok balik harum manis ni, sebab kita ni yang kita nampak, sebab Perlis ni ada harum manis yang betul-betul ni lah. Sebenarnya dia lebih pada zakat pertanian sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok balik kat sini, dia bukan kalau sebetulnya dia akan tengok, dia akan ambil, kalau di negara Arab dia akan ambil makanan asasi lah, apa sebagainya kan. Tapi di negara kita memang kebanyakan orang kira padi saja yang kena. Kalau yang lain dia kira sebagai zakat perniagaan, kena setengah tu. Tetapi kalau kita di Perlis, apa saja yang hasil pertanian yang boleh, yang cukup nisab dia berapa? 653 kg. Dia nak masuk juga tu. Jadi panjang juga. 653 ni dia tengok pula. Dia cukup nisab, okey, dia ni adakah dia ni petani sepenuh masa ataupun sampingan. Kalau sepenuh masa dia kena tolak pula dengan kos-kos sara hidup dan kos-kos perusahaan dan sebagainya. Cumanya kenapa kita namakan zakat harum manis ni? Ni sebenarnya kita khas sebab dulu ni harum manis ni pun ni, walaupun kita buat ni pun ramai lagi yang tak bayar harum manis. Zakat pertanian. Sebenarnya dia zakat pertanian lah. Kalau kita pegang ni adalah zakat pertanian. Kalau dulu ni sebab kenapa zakat padi? Sebab padi ni adalah yang menjadi makanan asasi bagi kita. Tak. Seorang patut zakat harum manis sebab dia nak khususkan. Okey. Untuk makluman, kita sedang buat kajian berkaitan dengan tentang mud nabawi bersama tu kan. Ada kita penggunaan gantang Baghdad atau gantang Madinah. Benda tu dan mungkin kita tengok sebab kadang berkaitan dengan hukum ni, kita akan bawa bincang dalam kuasa fatwa lah. Dia memang nampak sebab dia dulu ni dikeluarkan zakat harum manis ni sebab nak fokus kepada orang yang ada harum manis ni sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam perbincangan dalam bab ni adalah secara umum untuk pengiraan. Tak apa. Yang ni kita ambil maklum cadangan. Sebut memang saya pun nampak sebab tidak dia akan nampak seolah macam kita ni harum manis saja. Tapi sebenarnya kita khususkan ni adalah untuk pada waktu itu peniaga-peniaga yang memang banyaklah. No? Okey, itu saja daripada saya. Saya minta maaf sekiranya ada silap dan salah. Maaf kalau duk melawak lebih kurang no. Ya. Kalau bayaran zakat, kalau dia bayar zakat tapi dia bukan bayar pemerintah.
dia zakat ni kenapa Allah adakan amil? Kenapa Allah wujudkan amil? Dan amil pula dilantik oleh pemerintah adalah untuk memastikan bahawa ada sistem dalam pengurusan tersebut. Tapi tidaklah kata kita haram dia bagi pada fakir miskin. Tetapi kalau diserahkan kepada pihak yang ada autoriti, benda tu lebih terkawal dan kita boleh bagi dengan lebih baik lah. Tapi kalau bagi di masjid, saya takut benda tu tak selesai masalah. Sebab tabung masjid cerita lain, asnaf cerita lain. Jadi nak kena jelas betul tu. Sebab takut nanti ni dia akan jadi, saya nak bayar zakat, saya pitok tabung masjid. Padahal lain keadaan dia. Sebab tu tuan-tuan, ada orang nanti sebab tu dia kembali kepada pemerintah sebenarnya. Pemerintah dah dah lantik. Kalau pemerintah tak lantik, itu cerita lain. Tapi kalau pemerintah buat lantikan, macam sekarang ni boleh Tunku Raja turunkan kuasa kepada Majlis Agama menjalankan amanah, melantik, memberikan kuasa kepada amil untuk buat kutipan dan agihan zakat. Sebab tu amil ni bila ada tauliah saja ataupun ada surat kuasa saja dia boleh buat. Kalau tidak dia tak boleh. Dia masuk dalam urusan pentadbiran, jaga urusan hukum juga lah. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Mohon maaf atas silap dan salah. Melawak tadi saya mohon maaf lah. Kita nak bagi ada orang kata apa, keceriaan sikit. InsyaAllah bincang bab zakat ni dia berat. Nampak duit yang berat. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kita kesempatan. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.